Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga yang mengikuti live FB boleh mengemukakan persoalan-persoalan berkaitan dengan tajuk dan dibicarakan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang keempat. Fardu ataupun rukun wudu yang keempat. Yang mana pembicaraan minggu lepasnya fardu wudu yang ketiga, membasuh tangan hingga kepada 2 siku. Kemudian minggu lepasnya membicarakan berkaitan dengan tayamum. Sebab minggu lepas saya pergi pada pembicaraan sebagai contoh di tangan ada pembalut yang mana yang saya contohkan minggu lepasnya dan juga minggu yang terdahulu. Apabila kita ke hospital, doktor masukkan jarum ke tangan kita untuk memasukkan obat ke air ke darah ke, kemudian doktor akan letak plaster untuk memastikan jarum tu tidak bergerak. Jadi pembicaraannya berkaitan dengan ketika berwuduk, fardu wuduk yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku, wajib disertakan dengan tayamum. Tapi untuk insya-Allah lah, untuk lebih halusi lagi pembicaraan bab tayamum, insya-Allah nanti sampai tajuk dalam kitab Safinatun Najah ni ada tajuk membicarakan berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan tayamum. Ada tajuk nanti membicarakan berkaitan dengan tayamum. Dan insya-Allah ketika membicarakan tajuk tayamum, biasanya saya apabila masuk bicara tajuk tayamum, saya akan bawa buku panduan berwuduk, panduan berwuduk, bertayamum, bersolat bagi pesakit. Ada buku yang dikeluarkan oleh JAKIM. Itu biasa apabila saya membicarakan berkaitan dengan tayamum, saya akan bawa buku keluaran JAKIM, tajuk dia panduan berwuduk, bertayamum dan bersolat bagi pesakit, yang mana panduan dalam buku ni sangat-sangat mustahak untuk diketahui kerana ujian dengan sakit ini berlaku dalam
kehidupan kita, berlaku dalam kehidupan mereka yang bersekitar dengan kita. Jadi macam mana orang sedang sakit ni, sama ada sakit terlantar di rumah ataupun masuk hospital, berwuduknya macam mana, bertayamumnya macam mana, solatnya macam mana. Jadi hak ni sangat-sangat mustahak lah. Tambahan pula kalau kita ni, anak beranak kita, kenal kita ni orang yang belajar ilmu agama. Jadi tambahan pula lah kita yang sepatutnya berperanan untuk menjelaskan kepada saudara mara kita ke, kawan-kawan kita ke, hak berkaitan dengan berwuduk, bertayamum, bersolat dalam keadaan sakit. Tetapi saya sebut tadi, dikenali kita ni orang belajar. Dia sepatutnya kita semua ni mesti kena belajar belaka. Kita semua kena belajar belaka. Kita kena pastikan kita ni merdeka daripada jahil fardu ain tauhid, merdeka daripada jahil fardu ain fiqh, merdeka daripada jahil fardu ain tasawuf. Ni kita cerita bab merdeka ni. Kita merdeka daripada jahil fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Bolah kita benar-benar bebas daripada dijajah, dipengaruhi oleh nafsu sendiri dalam beribadah, dan dijajah, dipengaruhi oleh syaitan di dalam kita rupa beribadah yang sebenarnya bukan beribadah yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana kita kena belajar belaka. Cuma saya sebut tadi, terkadang kita ni orang kenal orang belajar. Orang lain tu, kita dakwahlah mereka supaya belajar. Tapi pada masa sekarang ni, kita yang dikenali sebagai orang belajar, sama telah lah. Kena tahu molek, hak berkaitan dengan berwuduk, bertayamum, bersolat, bagi pesakit. Jadi untuk minggu ni kita masuk kepada fardu ataupun rukun wuduk yang keempat. Ni sudah masuk soalan baru ni pula, hak berkaitan dengan tayamum. Jadi nak jawab balik bab tayamum ni, jadi panjang pula lah jadinya. Macam saya sebut permulaan tadi, InsyaAllah lah nanti sampai masa bicara tayamum kita akan perinci. Nanti kita balik kepada tajuk kitab kita semula, hak fardu ataupun rukun tayamum, fardu tukar dah. Fardu ataupun rukun wuduk yang keempat. Kalau sedang pendengar mengguna pakar kitab Safinatun Najah hak Jawi, sebab sedang pendengar maklumilah, kitab Safinatun Najah ni ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Yang saya pakainya adalah edisi Jawi. Hak edisi Rumi tu sidang pendengar kena tanda sendirilah muka surat berapa, baris yang keberapa. Jadi hak edisi Jawinya muka surat 4, baris atas sekali. Surat 4, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Terjemahan dia di bawah. Bermula yang keempat. Yang keempat daripada 6 fardu ataupun rukun wuduk, menyapu sesuatu. Menyapu sesuatu setengah daripada kepala. Ini terjemahan Jawi ni. Menyapu sesuatu. Sesuatu tu terjemah daripada syai'in, setengah daripada kepala. Setengah daripada kepala tu terjemahan daripada
minar ra'si, diterjemah dengan setengah daripada kepala. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Min dipanggil min litab'id, diterjemah dengan setengah daripada kepala. Ini hak dalam kitab Safinatun Najah. Jadi sebagaimana pembicaraan fardu rukun wuduk yang terdahulu, satu-satu fardu ataupun rukun wuduk tu saya akan perincikan huraian dia. Jadi ketika berwuduk, 4 anggota, 3 Quran memerintah faghsilu, basuh oleh kamu. 1 anggota Quran memerintah wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum. Adapun muka, 2 tangan sampai ke siku, 2 kaki sampai ke 2 mata kaki, Al-Quran memerintah faghsilu, basuh oleh kamu. Jadi muka, tangan, kaki, basuh. Adapun kepala, Quran memerintah wamsahu, dan sapu oleh kamu biru'usikum, sapu kepala kamu. Sapu kepala kamu. Jadi saya dulu sudah bicara ketika membicarakan fardu wuduk yang kedua, basuh muka. Saya panjang dah menjelaskan perbezaan antara membasuh dengan menyapu. Perbezaan perintah Al-Quran membasuh dengan perintah Al-Quran menyapu. Ni sidang pendengar ambil perhatian molek. Sidang pendengar ambil perhatian molek. Walaupun saya sudah bicara ketika membicarakan membasuh muka, ini bicara bab wuduk. Kita akan faham juga membicarakan berkaitan dengan najis. Yang mana najis adalah membasuh najis. Najis membasuh najis, bukan menyapu najis. Samalah. Bicara wuduk, membasuh. Membasuh ni syaratnya ada jirim air, ada titik-titik air. Bukan hanya basah tanpa ada titik air. Bila membasuh, syaratnya jarul ma'i alal udwil maghsul. Ini salah satu daripada syarat untuk sah berwuduk. Berlari air. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Muka, 2 tangan, 2 kaki. Berlari air atas anggota yang dibasuh dengan bahawa ada titik-titik air. Bukan hanya basah. Kalau basah saja, itu pergi kepada menyapu. Ni kena faham molek. Sebab saya tekan dahulunya, kita nak wudukkan pesakit, kita tak akan menggunakan air yang banyak. Yang terkadang digunakan umpama spray air. Yang mana spray air itu, dia keluar air yang sedikit. Keluar air yang sedikit. Keluar air yang sedikit. Jadi untuk memastikan sekalian kawasan muka, sekalian kawasan tangan sampai ke siku, sekalian kaki sampai ke 2 mata kaki ada titik-titik air. Jangan hanya spray sekali sahaja, di permulaan tu masih lagi ada titik-titik air.
di permulaan masih lagi ada titik-titik air. Tetapi kemudian sudah hilang titik air, jadi baki kawasan muka, tangan dan dua kaki sudah hanya ada basah sahaja. Maka sudah tidak dinamakan membasuh. Berarti membasuh sebahagian muka, menyapu sebahagian muka, maka tidak sah seumpama tu. Jadi spray dengan air tu dikena acak kali lah. Sebab kawasan muka luah juga, kawasan tangan luah juga. Jadi kalau spray permulaan, di permulaan tu memang ada titik air. Di permulaan memang ada titik air, sebab spray tu keluar air. Tetapi apabila pakai hot titik mula-mula je, pakai hot titik mula-mula je, jadi di sebahagian kawasan sajalah, di sebahagian kawasan saja ada titik air yang dinamakan membasuh. Ni kena beringat molek lah. Kena beringat molek. Yang saya contohkan ketika wuduk tanpa sakit. Adapun bab najis, tu kita akan bicara nanti. Najis membasuh dengan bawa ada air, bukan hanya ambil kain-kain yang lembap, lepas tu lap atas najis. Memanglah najis tu hilang, dia punya sifat najis, kesan najis hilang, tapi tidak dihukumkan suci sebab belum lagi membasuh. Membasuh kena ada dia punya titik-titik air. Itu bab najis. Kita bicara ni bab wuduk, membasuh 3 anggota, muka, 2 tangan sampai ke siku, 2 kaki sampai ke 2 mata kaki. Kita fokus kepada satu anggota kepala adalah menyapu. Macam mana nak kena kepada betul-betul ni? Betul-betul kita beramal dengan ayat Al-Quran. Betul-betul kita beramal dengan ayat Al-Quran yang memerintah wamsahu biru'usikum. Sapu akan kepala kamu. Sapu dengan setengah kepala kamu. Sapu, bukan basuh. Jadi macam mana sapu beza dengan basuh? Mana sapu contohnya? Kalau kita berwuduk menggunakan koloh, kita pun masuk kedua belah tangan kita dalam koloh. Kita pun angkat 2 tangan kita. Kita pun angkat 2 tangan. Maka di tapak 2 tangan kita ni basah. Tetapi ada tak titik air? Tidak ada titik air. Maka kita pun 2 tangan tadi kita pun sapu atas kepala. Tu dia panggil sapu. Ataupun tangan kita hulur bawah air pahit. Kita hulur tangan kita bawah air pahit. Kita pun buat keluar tangan kita daripada air pahit. Maka di tangan kita tidak panggil apa? Tangan kita tidak tadah. Tadah ni kita tangan kita panggil tadah. Ni bukan tadah ni. Kita masuk kedua belah tangan kita bawah pahit. Kita straightkan tapak tangan kita tu. Kita bukan berbentuk tadah. Kalau berbentuk tadah, bererti di tengah tapak tangan kita tu ada jirim air. Hak tu kalau kita nak membasuh muka. Sekarang ni kita bukan nak membasuh, kita nak menyapu kepala. Kita hulur kedua tapak tangan kita bawah pahit. Tangan kita ni bukan kita genggam lah. Bukan macam menadah. Jadi kedua belah tapak tangan kita ni kita hulur gitu. Kita pun basahkan kedua tapak tangan kita, perut tapak tangan dengan perut jari-jari tangan. Kita hulur bawah pahit. Maka kedua belah tapak tangan kita basah. Kita pun sapu kepala. Itulah yang paling afdal, kerana kita ikut sebagaimana perintah Al-Quran. Itu yang paling afdal.
Dan disunatkan kepada kita buat seumpama tu. Macam mana pula kalau bukan menyapu tetapi membasuh? Bukan menyapu tetapi membasuh. Muka, dua tangan sampai ke siku, dua kaki sampai dua mata kaki, jelas membasuh. Menyapu tidak sah. Membasuh sekalian kawasan muka, dua tangan, dua kaki. Membasuh sebahagian, menyapu sebahagian muka, dua tangan, dua kaki, memang tidak sah. Perintah membasuh, kita hanya membasuh sebahagian, menyapu sebahagian, maka tidak sah. Macam mana pula perintah menyapu kepala, tiba-tiba membasuh? Sudah tidak ikut Quran. Perintah membasuh tetapi menyapu memang tidak sah. Muka, dua tangan, dua kaki. Kita nak pergi pula kepada menyapu. Quran perintah kita membasuh. Macam nak kira? Perintah Quran menyapu, afdal menyapu. Dok, dia membasuh, bukan menyapu. Ini banyak kelihatan orang kita yang berwuduk. Padahal dia berwuduk menggunakan air koloh. Air koloh lah berwuduk yang paling comel, sebab penggunaan air pun tak banyak. Air akan kembali balik ke dalam koloh. Dia ambil air koloh, dia cekok air koloh, dia basuh muka. Kemudian dia pun selamkan dua tangan ke dalam koloh. Tiba-tiba sampai masa kepala, dia cekok air dalam koloh. Dia pun siram. Siram ke atas kepala. Siram ke atas kepala. Jadi air koloh tu dicekok. Dicekok air koloh, dicekok air dalam koloh. Lepas dicekok air dalam koloh tu, dia pun siram air dalam tangan dia tu. Air betul. Dia pun tuang atas kepala. Tu dia panggil apa tu? Tu dia panggil membasuh kepala. Bukan dipanggil menyapu kepala. Dia tak panggil menyapu kepala. Sebaliknya dia panggil membasuh kepala. Tu macam mana kira? Itu menggunakan koloh. Sama juga menggunakan wayar getah. Air pahit menggunakan wayar getah. Air pahit menggunakan wayar getah. Menggunakan wayar getah macam mana? Dia menggunakan wayar getah untuk membasuh muka, membasuh dua tangan sampai ke siku. Air wayar getah yang sama, dia pun siram atas kepala. Dia pun sekarang wayar getah tu dia basuh muka. Wayar getah tu dia basuh dua tangan. Memanglah membasuh. Kemudian wayar getah yang sama, dia pun angkat, letak atas kepala. Jadi kepalanya dia basuh. Dia basuh juga. Ini memang terkadang ada orang yang buat seumpama ni. Lebih-lebih laginya, kalau dia ketika berwuduk tu duduk bawah pahit ujang. Shower, duduk pahit ujang. Dia pun basuh muka bawah pahit ujang. Dia basuh tangan bawah pahit ujang. Kemudian dia berdiri bawah pahit ujang. Kepalanya bukan disapu. Kepala sebaliknya dibasuh. Macam mana? Jawapan ni si dan pendengar kena tahulah. Sebab sudah tak sama dengan perintah suruhan Al-Quran. Sapu oleh kamu dengan setengah daripada kepala kamu. Tiba-tiba bukan sapu, sebaliknya membasuh. Yang jelas kita bicara dahulunya, kalaulah perintah membasuh muka, dua tangan, dua kaki, dia menyapu, memang tidak sah wuduk. Tapi sekarang ni perintah Quran menyapu, tiba-tiba dia membasuh. Macam nak kira?
Kita cerita ni pandangan mazhab Syafi'i. Dia kalau perintah membasuh, menyapu tu memang tak sapalah kepada membasuh. Sebab tu tidak sah. Kalau muka, dua tangan, dua kaki tu menyapu. Adapun Quran perintah menyapu, tiba-tiba dia membasuh. Quran perintah menyapu, tiba-tiba dia membasuh. Jadi apabila Quran perintah menyapu, tiba-tiba dia membasuh, ini cerita dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam membasuh tu, ada dia panggil menyapu. Dalam membasuh tu, ada dia panggil menyapu. Faham tak sini? Quran perintah membasuh muka, dua tangan, dua kaki. Kalau hanya menyapu, tak sapa. Sebab menyapu ni tak ada air. Membasuh ni ada titik-titik air. Jadi menyapu tak sapa tangga perintah Al-Quran membasuh. Sekarang ni Quran perintah menyapu, tiba-tiba membasuh. Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i kitanya, di membasuh tu ada sapuan. Sapu ada, tetapi lebih daripada sapu, ada titik air, naik tangga membasuh. Tapi di membasuh ada tak bahagian sapu? Ada. Maka sah wuduk dia. Faham tak sidang pendengar? Jadi hari ni tak ada pertanyaan dalam FB ni. Ya, ada pertanyaan mula-mula tu pertanyaan tayamum. Saya kata tadi tak apalah, tajuk tayamum tu bicara kemudian. Tapi rasa bersalah juga kesian yang bertanya. Tengok dululah keadaan macam mana hak persoalan hak bab tayamum ditanya mula-mula live FB tu tanya dah. Nanti dulu tu tengok keadaan macam mana. Saya kata tak mau jawab lah sebab kita nak fokus kepada fardu wuduk kembali. Tayamum nanti kita bicara pada tajuk tayamum. Tapi rasa macam tak kena juga. Tengoklah macam mana dulu soalan di permulaan FB Money FM ni berkaitan dengan bertayamum tu. Quran memerintah basuh muka, dua tangan, dua kaki. Kalau hanya menyapu tak sapa. Kepada tangga hak Quran perintah basuh, maka tidak sah. Adapun perintah Quran menyapu, tiba-tiba membasuh. Quran memerintah menyapu, tiba-tiba membasuh. Jadi menyapu ni tidak ada hanya tangan basah, sebelum sapu kepala tidak ada titik air. Adapun membasuh, dia ada titik air. Tapi pada membasuh ada menyapu dan lebih. Sebab tu sah. Kalau dia basuh bukan kata salah, tapi tidak afdal. Bukan kata salah, tapi tidak afdal. Tidak afdal sebab tidak bertepatan dengan sebagaimana yang diperintah di dalam Al-Quran. Tidak afdal. Bukan kata, kalau gitu salah. Tak kata salah lah. Tapi tidak afdal. Jadi pada ketika membasuh, perintah menyapu, di membasuh tu ada sapu dan lebih. Bukan dalam mazhab Syafi'i kita pandangan muktamad, kalaulah dia membasuh kepala, Quran perintah sapu, hukumnya harus sahaja. Tidak jadi makruh. Tidak jadi makruh. Haruslah tidak jadi makruh. Cuma afdal kita menyapu daripada membasuh. Walaupun membasuh memada, sebab di membasuh ada sapu dan lebih. Sapu lebih ni jadi basuh lah. Jadi ada air yang dipanggil membasuh. Tidak makruh. Dan tidak dinafikan. Ada pandangan-pandangan ulama yang menyatakan bahawa apabila membasuh kepala, hukumnya adalah makruh
kerana menyalahi yang disuruh di dalam Al-Quran. Ada pandangan mengatakan makruh. Di pandangan dalam mazhab Syafi'i kita yang muktamad, tidak dimakruhkan, hanya haruh jelah. Cuma afdal sapu, jangan basuh. Kepala sapu, itu fardu wudu. Telinga, kedua belah telinga tu sunat. Pun sama, sapu telinga, bukan basuh telinga. Itu bab sunat lah. Bila diperintah sapu, bukan basuh. Tapi gitulah kadang-kadang. Koloh tu saya kata tadi, mula saya sebutnya tu pelik sikit. Peliknya macam mana dia dalam koloh ni dia ambil cekok air koloh, dia basuh muka. Membasuh kena ada air. Kemudian dia membasuh tangan dalam koloh. Untuk kepala tu cukup mudah. Hanya selamkan dua tangan dalam koloh, angkat tangan. Bukan cekok air daripada koloh, angkat tangan. Lepas tu sapu kedua belah kepala dengan kedua tapak tangan. Apa pasal lah dia ambil air koloh, dia cekok. Boleh cekok air koloh tu, dia pun siram atas kepala. Faham tak ni? Abang kata apa tu? Allah, buat apa pesen tu tak kena gitu, tak afdal. Air koloh. Kalau air pahit ni, kadang-kadang dia pakai air getah, dia basuh muka air getah, dia basuh tangan, air getah sama disiram atas kepala, tu air getah. Ataupun dia berwuduk bawah air hujan, shower. Dia basuh muka bawah air hujan, basuh tangan bersikut bawah air hujan. Jadi dia berdiri bawah air hujan tu kok. Dia pun pakai basuh kepala. Nampaklah. Jadi gitu. Tapi kalau air koloh ni, apa pasal-pasal? Siapa tanya sapu kepala masa lagi cekok air koloh. Selam kedua tangan dalam koloh, angkat tangan basuh, tidak ada titik air, sapu kepala. Maka tepatlah dengan perintah Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan sapu oleh kamu dengan setengah daripada kepala kamu. Kemudian sapu kepala. Nampak mudah je sapu kepala. Saya pernah terjumpa lah. Dia cukur kepala. Lepas cukur kepala tu, dia jadi muskil. Cukur kepala. Cukur rambut yang ada atas kepala. Cukur kepala, luka lah berapa kali. Kita faham lah. Cukur kepala. Lepas dia cukur kepala, dia jadi muskil. Macam mana nak berwuduk? Kenapa? ni orang tengah belajar ni. Orang dalam belajar ni, dia tak jumpa masalah lagi. Dia cukur kepala. Duduk pondok cukur kepala. Budak baru cukur kepala. Budak yang tak pernah cukur kepala. Lepas tu dia pun tanyalah. Soalan dia pelik lah dengar. Dah saya nak berwuduk macam mana? Kenapa? Berwuduk lah. Jadi pelik dia tanya. Lepas cukur kepala licin, kojek. Botok kepala. Lepas botok kepala, budak baru. Masuk pondok cukur kepala. Dia boleh tanya, dah saya nak berwuduk macam mana? Jadi kita orang ni pun tak faham lah. Nak wuduk macam mana? Wuduk lah. Dah lah sekarang ni, apabila cukur kepala, rambut tak ada. Rambut tak ada, cukur kepala. Lepas tu saya nak sapu atas kepala, macam mana dia tanya? Dah, kenapa? Kamu cukur rambut, bukan cukur kepala. Bukan kerak tekok. Kepala ada kan? Cukur atas kepala lah. Jadi, dia pun tak faham. Cukur atas kepala macam mana? Rambut tak ada, dia kata. Kalau rambut tak ada, barulah betul-betul cukur atas kepala. Selama ni, barulah betul-betul sapu kepala. Selama ni kamu tak sapu kepala. Kamu sapu rambut yang tumbuh atas kepala. Sekarang ni, dia rambut tak ada, nak sapu kepala macam mana? Ni lah baru betul, real sapu kepala. Dah selama ni kamu bukan sapu kepala. Kamu sapu rambut atas kepala.
Oh, barulah dia pun faham. Senyum seorang dia. Allah kata dia, mana hak sapu kepala? Orang hak ada rambut, tu sapu rambut. Orang yang cukur kepala ni lah orang panggil sapu kepala. Oh, dia jadi keliru. Kata tu betul, sapu kepala. Wamsahu biru'usikum. Quran beritahu sapu kepala. Tapi kita pun sapu rambut yang tumbuh di dalam hak kepala. Tapi bila rambut tu dicukur, tinggal kepala sungguh, tu baru real kita sapu kepala. Tapi tak ada rambut, tinggal kepala. Saya nak berwuduk macam mana, nak sapu kepala macam mana, jadi pelik lah. Tu kepala kojek ya. Kepala botok tu. Kepala kilat tu. Tu kepala. Rambut bukan kepala. Rambut bulu yang tumbuh atas kepala. Jadi, dia tanya soalan yang kita orang dengar ni pun muskil. Dia muskil, kita pun muskil. Apa masalah persoalan dia? Nak berwuduk macam mana? Sebab tak ada dah. Tak boleh nak sapu kepala. Kenapa nak sapu kepala? Bukan kerak kepala. Cukur rambut. Jadi tinggal kepala sungguh. Tu baru sapu kepala. Tapi biasanya kita sapu atas rambut yang tumbuh dalam hak kepala. Atas rambut yang tumbuh dalam hak kepala. Rambut yang tumbuh dalam hak kepala. Dengan bahawa kalau perempuan rambut dia panjang, terhulu ke bawah, dia malah nak sapu kepala, dia pun sapu rambut di hujung. Itu tidak memada. Sebab itu bukan rambut yang tumbuh dalam hak kepala. Rambut tu sudah terhulur keluar sebab dia panjang daripada kawasan kepala. Nak kira rambut dalam hak kepala ni, rambut tu ditarik mengikut dia punya alur dia sendiri. Rambut belah kanan, tarik belah kanan. Rambut belah kiri, tarik belah kiri. Rambut belah belakang, tarik belah belakang. Pastikan rambut tu masih lagi tumbuh di dalam kawasan kepala, bukan terhulu keluar kerana panjang. Kalau hak kepala tidak memada. Adapun orang tahallul haji, dia gunting rambut. Dia gunting rambut di hujung tak apa, sebab dia nak pada rambut. Gunting rambut. Kita sekarang ni bukan rambut. Quran perintah sapu kepala. Tapi atas kepala tumbuh rambut, pastikan sapu atas rambut yang tumbuh yang masih lagi berada dalam hak kepala. Maknanya kalau orang dulu dia sanggul rambut dia, jebok di depan tu, tak ada sapu atas sanggul tu, kemungkinan rambut yang digulung di sanggul tu, kalau tarik dia sudah panjang, keluar daripada had kepala, tidak memada. Sapu kepala ataupun sapu rambut yang tumbuh yang masih lagi berada di dalam had kepala, bukan rambut panjang yang terhulu keluar. Kemudian sapu ni pula, banyak mana nak sapu ni. Banyak mana nak sapu, saya pun sambil-sambil tengok jam tu. Sebab saya sebut tadi tu ada soalan tu, jadi rasa macam soalan ni sepatut tak masuk dah, sebab kita tak bicara dah buat tayamum. Tapi oleh soalan ni tambahan hak minggu lepas, saya respon sikit soalan. Kemudian kita nak sapu kepala tu, wajib kita banyak mana, kemudian hak sunatnya hak mana. Sapu kepala, kemudian hak wajib sapu banyak mana, kemudian hak sunat sapu tu macam mana kita nak sapu. Nanti insyaAllah nanti saya akan sambung di minggu hadapan. Minggu hadapan insyaAllah saya akan baca lagi di tempat yang sama. Ar-Rabi'u Mashu Syai'in minar Ra'si. Saya baca tempat yang sama, fardu wuduk yang keempat. Cuma saya ada masa sedikit ni, dalam 5 minit ni. Dia ada soalan kamar haji. Soalan sama minggu lepas. Tapi saya tak bicara dah ni. Berapa kali tayamum sebab ada pembalut pada tayamum muka dan 2 tangan. Jadi pembalut ada di muka, pembalut ada di tangan. Adalah masalah dianya. 2 kali tayamum tu dia kata ustaz jawab dah minggu lepas. Sekarang ni dia nak mandi wajib. Dia nak mandi wajib. Ketika nak mandi wajib tu, di muka dia ada pembalut, di tangan dia ada pembalut. Jadi sebelum dia nak mandi wajib, dia nak berwuduk dahulu.
Sebab disunatkan berwuduk sebelum mandi wajib. Dan ketika mandi wajib disunatkan pelihara supaya wuduk tu tidak batal. Umpama, jangan sentuh kawasan kemaluan dengan tapak tangan. Jadi, dia nak berwuduk sebelum nak mandi wajib. Jadi, persoalan di sekarang ni, berapa kali nak tayamum? Berapa kali nak tayamum? Dia soalan ni, dah dia nak berwuduk sebelum mandi wajib. Jadi, muka dan dua tangan tu anggota wuduk. Kena bertayamum lah ketika berwuduk tu. Berwuduk lain, mandi wajib lain. Mandi wajib tu wajib lah sebab dia beradah besar. Berwuduk sebelum mandi wajib tu wuduk sunat. Disunatkan. Jadi, ketika berwuduk, muka dan dua tangan ada pembalut, maka ketika basuh muka, bertayamum, berpindah pada basuh tangan, kemudian capur dengan bertayamum, maknanya 2 kali tayamum untuk 2 anggota wuduk ketika dia berwuduk sebelum mandi wajib. Selesai berwuduk, dia pun mandi wajib. Jadi ketika mandi wajib, di muka ada pembalut, di tangan ada pembalut, muka dan tangan satu anggota sahaja ketika mandi wajib. Adapun muka dan tangan ketika berwuduk, muka anggota lain, tangan anggota lain, kepala anggota lain, kaki anggota lain. 4 anggota wuduk. Adapun mandi wajib, muka, tangan, satu anggota tu dipanggil satu. Dia tak panggil berbilang anggota. Jadi apabila ketika nak mandi wajib, tadi berwuduk sebelum mandi wajib, dia basuh muka, kemudian bertayamum, basuh tangan, kemudian bertayamum, sapu kepala, basuh kaki. Jadi sidang pendengar, kalau kebetulan tidak ikut minggu lepas ni, mungkin agak tertanya-tanyalah jawapan dia ni. Ini saya jawab secara ringkas sebab kita sudah di penghujung. Kemudian selesailah berwuduk. Bertayamumlah sebab di muka ada pembalut, di tangan ada pembalut. 2 anggota yang berlainan. Kemudian sampailah masa nak mandi wajib. Jadi muka, tangan, anggota mandi wajib ada pembalut. Maka dia wajib bertayamum. Wajib bertayamum untuk muka dan 2 tangan. Sama ada bertayamum tu sebelum mandi wajib ataupun selepas selesai mandi wajib. Tapi yang comelnya, bertayamum sebelum mandi wajib. Comelnya bertayamum sebelum mandi wajib. Jadi dia pun bertayamum, sapu dulu muka, sapu dulu tangan sampai ke siku. Kemudianlah dia pun siram air mandi wajib dengan meratakan air pada sekalian tubuh. Hak tadi berwuduk sebelum wajib yang disunatkan, maka bertayamumlah untuk wuduk. Sekarang nak mandi wajib. Mandi wajib ni bertayamum pula untuk mandi wajib. Wuduk lain, mandi wajib lain. Wuduk tu yang disunatkan sebelum mandi wajib. Hak wajibnya adalah kita nak mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Jadi ketika berwuduk, bertayamum macam biasa. Ketika mandi wajib, hak tu bertayamum jugalah sebab ketika mandi wajib, muka ada pembalut, tangan ada pembalut, dipanggil beberapa pembalut pada satu anggota. Sebab satu tubuh dipanggil satu anggota, muka dan 2 tangan dipanggil satu anggota sahaja. Maka sebelum mandi wajib ataupun selepas mandi wajib, hanya perlu tayamum sekali sahaja. Ini soal jawapan yang akan rekah. Ada soalan yang dikemukakan di permulaan live FB Money FM tadilah. Kemudian saya tadi pun sebut salah nak jawab, tak mau jawab. Jadi tak mau jawab kan, kesian pula yang bertanya. Kan jawab pula kalau orang yang tidak mengikuti pembicaraan terdahulu, mungkin apa yang saya jawab ni akan banyak timbul tanda tanya pula. Jadi seeloknya yang mengikuti slot Talaki Safinatun Najah ni ikut tiap-tiap minggu lah, biar istiqamah. Sebab pembicaraan slot Talaki Safinatun Najah, pembicaraan yang sama menyambung, yang mana kalau sidang pendengar tidak dapat mengikuti tiga live Money FM ni, masih lagi boleh mengikuti rakaman yang tersimpan dalam FB Money FM. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.